Khatam Baitullah ini dibawakan khas oleh Olive House. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia ialah Baitullah yang berada di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah. Bersama saya Haris Ismail Dan saya Fakhruzi Kamarudin. yang dibawa khas oleh Olive House. Amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, raja segala minyak zaitun. Terima kasih kita punya band kita pada hari ini. Taranum Voices. Ya, nama dia tu campur antara Islamik dan English. Malu saya nak taranum tadi. Sekejap lagi kita minta dia taranum. InsyaAllah. Terima kasih sudi bersama kita. Dan juga terima kasih kepada para penonton. Dan, hari ini ke berapa dah kita? Hari kelima dah. Masya Allah. Macam mana kita? Sedar tak sedar, okeylah. Cuma suara saya selawat tu makin berdebar-debar sebab berganding dengan orang hebat-hebat belakang hari ni. Makin lama makin tinggi ni selawat ni. Kan? Oh, dia tak boleh cari makan aku ni. Okey, baik. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada para penonton semua. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami daripada pukul 9 sampai 10. Banyak informasi kita nak kongsikan kepada anda. Hari kelima dah. Kalau di Mekah, dia orang dah 3 Zulhijjah. Betul. Kita dah 2 Zulhijjah kan. Dalam awal 10 malam terawal Zulhijjah. Benar. So, hari ini apa yang kita nak ceritakan? Baik, macam biasa, dengan topik yang lebih menarik hari ini. Kita bersama dengan Datuk Dr. Izzah dengan tajuknya
Rindu Haramain. Jadi apa kaitan cinta dengan juga tempat kita solat ataupun Baitullah ini? Kita saksikan sama-sama selepas ini. Untuk interaktif selebriti, saya dengar ada pelakon hebat yang datang ini. Siapa dia? Kan kita bawa selebriti ni sebab macam-macam pengalaman dia. Betul. Ada bawa pelakon, ada bawa penyanyi. Hari ni dia macam semualah. Semua dia boleh? Dia pelawak boleh. Tapi ada kisah yang nak dikongsi. Kita bersama dengan Zuddin Aziz. Masya-Allah. Zuddin Aziz akan bersama dengan kita ini dan juga kita akan bersama dengan Faiz untuk mengetahui apa yang berlaku di sana. Katanya dalam segmen Rehlah Haramain hari ini juga Ustaz Fakrul ada pergi ke ladang kurma. Kita pun nak tahu apa benda yang mereka buat di sana sebenarnya. Adakah pergi rasa free saja? Ya, kadang-kadang bila datang dengan TV ni boleh ambil free satu kan. Kenyang macam tu je. Tapi tak apa, kita nak tahu macam mana proses dan sebagainya dan juga nanti dalam interaktif CGI. Benar. Kita nak kongsi lagi dekat Kaabah. Nak tahu macam mana bentuk Hajar Aswad tu kita kena tengok. Baik. Jadi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, panggil semua ahli keluarga untuk tonton Salam Baitullah. Penyucian jiwa, kemuncak ibadah. Jumpa selepas ini insya-Allah. Minyak zaitun organik Olive. Sesedu pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak zaitun organik Olive. Raja segala minyak zaitun. Penyucian jiwa, kemuncak ibadah. Ya, kita dalam segmen yang pertama iaitu Al-Bayan. Speaker kita pada hari ini ataupun tetamu yang kita akan kenalkan hari ini antara datuk yang termuda di Malaysia. Kacak bergaya. Saya mula-mula kenal dengan dia. Baju tie-in, kasut berkilat. Memang cukup-cukup handsome. Kita nak jemput sekarang bersama speaker kita yang pertama. Dipersilakan Datuk Dr. Izzah. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Kasut kilat ni wah dia. Bokok habis sihat Anak sihat? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni pertama kali ada orang tanya pasal anak kat saya ni. Well, kita ingat kepada budak-budak. Baik. Silakan Datuk, silakan. Baik. Oh, masya-Allah. Baik Datuk. Alhamdulillah. Apa khabar nak tanya dulu ni? Handsome, hari-hari handsome. Begitulah, dilahirkan begitu. Masya Allah. Dilahirkan. Alhamdulillah. Baik. Doktor, saya panggil Datuk lah, lebih tinggi lagi. Ustaz boleh. Baik, Ustaz. Seperti mana kita tahu, tajuk kita pada hari ini adalah berkait dengan rindu Haramain. Ya. Kalau kita kata cinta, kalau kita kata kita kasih, kalau kata kita sayang, macam mana agama mengaitkan dengan tempat ibadah? Contohnya sekarang ini dalam hal ini adalah Baitullahil Haram. Silakan Ustaz. Terima kasih adinda saya Ustaz Haris. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita tak tahulah, semalam pun saya pergi hantar orang menunaikan ibadah haji dekat airport. Tak tahulah, kita tengok orang bergerak saja masuk ke dalam tempat check-in, kita dah mengalir air mata. Kerana dia Kaabah dan juga Masjid Nabawi ini merupakan tempat yang kita sukar untuk lupa. Ikhlas Ustaz Aris, Allah bagi rezeki saya banyak negara saya pergi.
sebagai seorang ahli akademik universiti, saya dijemput sebagai Serata dunia lah. ya, sebagai speaker dan sebagainya. Tak ada tempat yang saya rindu kecuali Mekah dan Madinah. Masya Allah. Macam kita lagi lah, berapa ramai yang nak lantik jadi duta, nak suruh bawa sana, bawa sini kan. Sonata, tak sonata. Tapi semua tu tidak mengikat kita tau. Tapi gaya nak jadi Korea tu dah ada. Tengok Stokin tu cantik. Alhamdulillah. Kamera boleh zoom in Stokin di situ. Janganlah buka Gurau, rahsia Datuk. saya. Tapi sungguh, bila Mekah dan Madinah ni istimewa, menyebabkan kita rasa rindu, kita rasa cinta. Bila orang ada perasaan cinta kepada Baitullahil Haram, ada rasa cinta kepada Masjid Nabawi, Raudah Nabi Muhammad SAW, itu tandanya insya-Allah dia sebahagian daripada orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi tak ada tempat yang Nabi rindu kecuali dua negara ini. Dua negeri ini. Pertama Makkah, ya. Yang kedua Madinatul Munawwarah. Ya. Madinatul Nabi SAW. Itulah satu pembukaan yang Ya. baik, saya kira semua orang pun, Ustaz. Betul. Maksudnya kalau Ustaz sendiri pun rasa macam tu, kita yang tidak se-handsome Ustaz pun Allahu Akbar. merasai akan sayunya. Bila nak hantar, macam contoh kita ada pengalaman hantar mak kita, hantar ayah kita pergi haj kan. Sedih, takut tak jumpa dah lepas ni. Betul. Dan bila sebut tentang hantar orang pergi Mekah, ada tak Ustaz anjuran dalam agama yang mengatakan kita ni boleh, kita kena turut sedih ataupun kita kena turut rasa apa yang mereka yang bakal melakukan haji itu rasa dalam agama ni, ada tak Ustaz? Allah sebut dalam Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah dah bagi tahu bulan haji ni bulan yang sangat istimewa sebab dia terhad. Dan bila sampai saja bulan haji, bila sampai saja waktu haji, antara benda yang kamu kena jaga 3 perkara. Fala rafath, mulut jaga, lidah jaga, jangan duk bercakap benda yang tak berfaedah. Wala fusuq, jangan buat perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita melakukan maksiat. Yang ketiga, jangan wala jidal fil hajj, jangan berdebat, jangan bergaduh tentang isu-isu yang tak sepatutnya kamu gaduh. Kalau 3 benda ni kita jaga, bermakna kita bahagian daripada orang yang cuba menghargai waktu-waktu haji ni. Tempoh-tempoh haji. Ustaz, tak tahulah sebab tahun lepas saya berada di Kota Mekah. Menunaikan ibadah haji, walaupun pergi di saat akhir, tapi sungguhlah Ustaz, sepanjang banyak kali saya pergi, setiap kali pergi ujiannya tak sama. Betul. Itulah keistimewaan Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Baik. Jadi nak kongsi ke apa ujian itu? Nak juga. Silakan. Ni memang ruangan untuk doktor bercakap. Ya, boleh. Boleh. Apa terima sebenarnya kasih, ujian Hafiz. yang berlaku? Tapi Ustaz, sungguh antara benda yang saya boleh katakan, ya, cinta pada Mekah dan Madinah ini. Saya masa pergi hantar orang macam semalam lah. Saya terdetik dalam hati, ya Allah, kalau boleh pergi. Masa tu nama tak naik. Bawa orang kan. Tiba-tiba Dapat. Masya saat Allah. akhir, flight terakhir. Ya. Bila sampai Ustaz, kadang-kadang kita rasa macam mana Dia terharu sikit lah. Dia tak tahu nak cakap. Sebab benda yang tak sangka. Kadang-kadang kita, itulah, payah nak cakap. Bila kita sampai, kita dapat tengok Kaabah, padahal kita baru saja balik umrah. Tapi bila kita sampai, suasana dia berbeza. Allah uji kita ni kan, tak semestinya orang ada duit tu dia takkan kena ada ujian. Ujian tetap ujian. Saya ingat Allah uji banyak-banyak haji. Memanglah tahun lepas antara haji yang saya rasa pendek dan harganya agak mahal kerana mereka yang pergi tu orang-orang sibuk. Tapi Allah uji saya yang paling berat adalah tahun lepas. Jadi maknanya sampai peringkat bila kita berjalan, saya punya selipar cair. Allah. Cair. 7 km berjalan. Masa waktu Arafah. Sebab ada perkara yang saya buat dengan kawan saya. Kemudian balik masa daripada Muzdalifah nak ke tempat melontar pun sama juga. Allah uji. Berjalan juga. Kereta tak boleh masuk, Ustaz. Allah. Masa tu 900,000 lebih orang datang jemaah satu dunia. Tahun berapa, Ustaz? Tahun lepas. Tahun lepas ni? Tahun lepas. Tahun pertama haji dibuka untuk kembali. Hanya 900,000 orang je, Ustaz. Tetapi complicated ni luar biasa. Saya kata inilah
beberapa kali kita buat haji, inilah yang paling saya kata Allah ajar saya bahawa pangkat bukan segala-galanya bila kau berada di sana. Betul. Allah nak uji, Allah uji. Allah nak ajar, Allah ajar. Jadi sebabnya bila saya teringat haji tahun lepas, sebenarnya dia menginsafkan, Ustaz. Banyak menginsafkan. Itu sebab alhamdulillah. Jadi selepas balik tu, apa kalau kita boleh ceritakan apa perasaan yang kita rasai? Yalah, sebab kita, Ustaz lah Datuk dah pergi banyak kali. Dan mungkin tahun lepas, walaupun macam Datuk sebutlah, kita sedia maklum, siapa-siapa yang pergi di akhir minit ataupun di akhir waktu ni memang harganya mahal, tempohnya pendek, banyak ujian. Ya. Balik lepas tu rasa macam mana, Ustaz? Datuk? Balik lepas tu, Ustaz, orang kalau dah kena pelik-pelik ni, dia akan kata, aku takkan pergi dah. Tak nak dah aku. Betul, ada yang cakap macam tu. Yalah, betul. Tapi bila kita balik, Ustaz, lagi rindu, Ustaz. Itu betul-betul. Itulah keistimewaan Makkah dan Madinah. Baik. Sangat rindu, Ustaz. Pelik, Ustaz. Memang pelik. Saya nak kata pun payah. Yalah, itu kita kata antara satu perkara yang perlu ada pada diri seseorang. Ya. Jangan ujian menimpa, kita mengaku kalah dan kita kata macam kita nak pergi sedangkan itu di situ ada jasad Nabi dan sebagainya. Lah. Dan kita juga nak tanya Ustaz. Tadi kita mulakan dengan satu bacaan Quran, kan? Ya. Daripada surah Al-Imran ayat 96 tu. Kita nak sedikit minta Ustaz terangkanlah tentang ayat yang berbunyi bibakkata mubarakau wa hudan lil alamin. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Kita nak rehat dulu. Panjang saya tanya soalan tu, kan? Saja nak suruh fikir lama sikit kepada Datuk. Baik, kita rehat seketika. Kita nak pergi ke Rehlah Haramain. Katanya ada pergi ke ladang kurma. Betul atau tidak? Kita rehat dan tengok. Zaitun organik Olive. Sesedu pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak zaitun organik Olive. Raja segala minyak zaitun. Selain menziarahi lokasi-lokasi bersejarah yang berkait rapat dengan perkembangan awal Islam di Kota Madinah, kami juga turut dibawa ke lokasi tumpuan utama para jemaah di kota ini untuk membeli dan merasai kepelbagaian jenis kurma dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Difahamkan terdapat lebih 20 jenis kurma ditanam dan dijual di ladang ini. Menariknya, pengunjung boleh merasai buah kurma secara percuma sambil bersantai di ruangan yang disediakan serta berpeluang melihat dengan lebih dekat jenis-jenis pokok kurma yang ditanam di sini. Kali ini, saya membawa anda ke salah sebuah ladang kurma yang terdapat di sini, khususnya untuk kita mengenali kurma yang cukup sinonim dengan Kota Madinah, iaitu kurma ajwa dan perkaitannya dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey penonton, sekarang ini saya berada di Kebun Majid ataupun lebih dikenali sebagai ladang kurma lah. Kalau kita lihat di sini ramai sebenarnya para jemaah umrah dan juga jemaah haji yang bertanam ke sini untuk membeli atau memborong kurma untuk dijadikan sebagai buah tangan. Namun apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah berkenaan intibati pemahaman perkaitan kurma ajwa ini dengan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mencari manalah ustaz saya. Ustaz Syed. Ustaz. Ya saya. Di tangan saya ni kurma ajwa. Ya betul. Ini adalah kurma ajwa dan disebut di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu barang siapa yang berpagi-pagian dengan kurma
iaitu man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan dzalikal yaum la yadurruhu summun wala sihrun. Jadi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut iaitu barang siapa berpagi-pagian dengan memakan 7 biji kurma, maka pada hari itu tidak akan terkena baginya iaitu racun dan juga sihir itu sendiri. Ya. Jadi ini kira amalan sunnah ya? Ya, amalan sunnah yang boleh kita lakukan setiap pagi untuk kita ambil keberkatan dan juga iaitu sunnah daripada kita mengambil 7 biji kurma itu sendiri, kurma ajwa itu sendiri. Jadi bagaimana Ustaz dari sewaktu awal penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah dan mengaitkan dengan Madinah ini sebagai satu kawasan yang subur dengan buah tanaman kurmanya? Ya, jadi semasa penghijrahan Nabi Muhammad SAW, Nabi telah bermimpi di mana beliau akan pergi ataupun berhijrah di satu tempat di mana suburnya dengan tanam-tanaman kurma itu sendiri. Dan kurma itu sendiri apabila kita menyebut sebagai kurma ajwa aliyah, ia adalah kurma grade yang tertinggi di antara kurma-kurma yang ada di dunia ini sendiri. Alhamdulillah. Okey, ini merupakan jenis kurma yang terdapat di sini. Jadi kepada anda semua, jika bertandang ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, boleh saja menjadikan kebun majid ini sebagai salah satu lokasi kunjungan anda. Salam Baitullah TV 1. Alhamdulillah, kembali bersama kami dalam Salam Baitullah dibawakan khas oleh Olive House. Amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, raja segala minyak zaitun. Nah, sekali Arab dah. Dia cakap Salam Baitullah TV 1 kan. Terima kasih rakan setugas yang bawa kami. Rindu tengok ladang kurma kat sana kan. Bukan kat Malaysia pun banyak kurma kan. Tapi kalau kita pergi sana tu dapat feel tu kan. Dapat minum teh dekat tu panas-panas kan. Kurma ajwa pun ada banyak kategori. Kurma apa? Majul, kurma Maryami. Apilah dapat sana, mudah-mudahan tambah lagi kerinduan insya-Allah kepada Baitullah. Okey, kita nak berkongsi selepas ini tentang kabar Tan Suci, tapi di belakang saya sebelum tu kita nak tunjukkan kepada anda semua ni suasana di Mataf, tempat tawaf di Masjidil Haram. Begitu ramai umat manusia sedang melakukan tawaf, begitu menambahkan kerinduan Haramain kepada bumi Haramain kita. Dan hari ini mereka dengan suhu 41 darjah Celsius, panasnya kan, tetapi dengan semangat untuk mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan mereka. Okey, sebut tentang kabar Tanah Suci, kita nak bersama dengan Faiz untuk kita nak tahu tentang perkembangan terkini di sana. Kabarnya bersama dengan pembantu petugas tabung haji. Jom kita bersama dengan Faiz, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fakrul di studio Salam Baitullah. Malam ini saya bersiaran langsung daripada Tanah Suci Mekah, dan untuk malam ini saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan inisiatif tabung haji menyediakan petugas ataupun pembantu petugas haji yang mana mereka ini adalah berasal daripada rakyat Malaysia, rakyat Indonesia dan juga rakyat Thailand. Tapi mereka ini adalah telah berlahir dan menetap di sini setelah dah lama menetap di sini. Dan bersama saya ketika ini ada 2 orang pembantu petugas haji ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Haji Anwar. Ya, saya Anwar bin Ismail. Haji, boleh kongsikan sikit berapa lama dah Haji menetap di Mekah ini? Saya lahir 77 tahun 77, maknanya 46 tahun insya-Allah, alhamdulillah taala. Dan saya kerja di dalam bidang tabung haji ini daripada tahun 2000 sampai sekarang. Kecuali 2 tahun lepas yang corona tu saya cuti.
kat sini. Baik Haji. Haji bertugas di pusat khidmat pelanggan. Ya, Macam mana tugas ataupun peranan Haji tu apa sebenarnya kat sini? Saya bantu jemaah yang apa yang perlu di hotel, dari segi hotel, kalau orang sesak kat masjid, dari segi juga kalau orang minta, kalau beli barang-barang kita bantu juga kalau ada masa free. Kalau tak kita cuba minta tolong jemaah yang free untuk bantu jemaah juga. Itulah. Haji, kita tengok ramai jemaah haji. Dalam satu maktab ni pun di Abraj Al-Janariah ni ada hampir lebih kurang 5,000 jemaah haji di sini. Mungkin ada pelbagai karenah, ada pelbagai gelagat. Macam mana Haji handle ataupun Haji tengok benda ni? Kita tengoklah jemaah haji ni jemaah kita kan, jemaah Malaysia. Kita tengok macam mana orang kita ikut mentaliti jemaah orang. Tengok kalau dia perlu apa-apa, kita insya-Allah kita boleh bantu dia. Dan kita juga insya-Allah taala diorang kalau minta nak pergi masjid, kita kalau masuk free kita hantar juga. Tak ada masalah langsung dengan jemaah insya-Allah. Apa yang perlu kita insya-Allah boleh bantu. Bagaimana perasaan Haji tinggal di Mekah ni? Dah lama menetap di Mekah ni. Alhamdulillah taala, ana sangat-sangat syukur Tuhan saya lahir di Mekah dan juga boleh bekerja dengan tabung haji untuk bantu jemaah Malaysia kita, rakyat Malaysia kita. Dan ana suka sangat masa dah nampak jemaah Malaysia datang Mekah dan sedih juga masa ingat keluarga saya kat Malaysia. Itulah. Alhamdulillah. Terima kasih Haji. Ustaz Fakrul, ada seorang lagi pembantu petugas ni. Orang Kedah, Ustaz Fakrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamadah Abdul Ghani, asal orang Kedah, tapi lahir sini. Duduk sini lama dah. Mungkin Haji Hamadah bagaimana dengan kita katakan cabaran lah untuk berhadapan dengan para jemaah kita yang ramai kat sini. Sini alhamdulillah sekarang dah masya-Allah tabarakallah jemaah dah penuh dah. Kita seronok banyak-banyak dah. Jadi jemaah ramai-ramai lah kat sini. Jadi kita boleh membantu jemaah sampai habis lah, sampai selesai semua kat sini. Tapi alhamdulillah macam-macam lah ada. Boleh nak tolong mana-mana boleh. Apa nak khidmat orang jemaah kita boleh. Saya difahamkan pembantu petugas haji juga boleh menolong jemaah untuk ke Masjidil Haram untuk beribadat, betul eh? Boleh. Mana-mana orang jemaah yang minta nak tolong, boleh nak tolong. Kita bantu jemaah hari depan sampai ketiba masuk kat sini sampai selesai balik. Insya-Allah depan yang seronok sekali insya-Allah. Kita nak tak mau tinggal keluarga kita yang orang asal orang Malaysia kita walaupun orang luar lagi. Depan kita kena buat khidmat jemaah kita semua kat sini. Kita ni cari pahala lagi walaupun orang jemaah seronok, kita lagi seronok sama jemaah. Kalau semua orang jemaah kita seronok tengok muka kita, lagi kita seronok lagi. Ni dapat pahala dah. Alhamdulillah. Haji, kelebihan petugas patuh ni adalah boleh berbahasa Arab dengan fasih dan juga bahasa Malaysia sekali. Macam mana Haji tengok benda tu? Kalau nak kata bahasa-bahasa sini, kita ni alhamdulillah sama zaman dulu ni kita belajar pada ibu bapa. Ada kalau nak kata sekarang ni budak-budak yang muda baru ni susah nak belajar sebab dah baca sekolah, dah belajar dah pada baca Arab lah. Jadi teruk kat depa. Kita ni alhamdulillah zaman dulu lah. Anak tahun 79, umur dah 44. Pada 20 tahun dah kerja sini. Jadi kita orang macam nak kata, bukan nak kata orang lama, tapi boleh lah alhamdulillah. Tapi kalau nak kata orang sekarang ni, jadi macam nak kata berat, bukan macam kita lah nak cakap lah Melayu dah, tapi orang Melayu sini memang kena ada banyak. Sebab dia untung kalau ada orang Melayu boleh nak kerja bantu sama jemaah kita lagi elok. InsyaAllah Haji Hamadah, terima kasih. Ustaz Fakrul, itu sikit pengungsian berkenaan dengan pembantu petugas haji ataupun patuh. Ini adalah inisiatif yang sangat baik daripada tabung haji dalam memudahkan kehidupan harian jemaah haji Malaysia kita di sini. Kembali kepada Ustaz Fakrul. Terima kasih. Silakan. Baik. Terima kasih Faiz. Masya Allah. Dia jumpa orang kampung lah. Pahabak kat sana. Terima kasih banyak Faiz. Sudi setiap hari bawa cerita ataupun kabar dari Tanah Suci. Dan begitulah kita tengok yang di samping mereka melakukan tugas, bekerja, tetapi yang untungnya mereka boleh berkhidmat untuk membantu Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah. Itulah yang paling hebat kan. Mudah-mudahan pasti yang menonton pun yang pernah pergi ke sana akan menambahkan kerinduan rindu Haramain insya-Allah. Okey, selepas ni saya nak share ni yang pelakon tengah sibuk ni kan. Kita nak pergi dekat sikit tentang Kaabah tu. Pastinya satu spot yang sangat dirindui ataupun sangat hotspot yang tempat orang pergi ni adalah Hajarul Aswad. Ramai yang berebut, yang tak dapat pun ada dan sebagainya. Kenapa? Ada apa dekat situ? Saya akan kongsikan dalam CGI grafik nanti. Tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu soalan kuis harian Salam Baitullah yang dibawakan oleh J. Ibrahim Al-Islam Travel and Tour. Saksikan.
Sertai kuis harian Salam Baitullah dan sembang-sembang medsos setiap hari mulai 17 Jun. Dan menangi voucher pakej umrah premium Menara Jam Mekah semestinya J. Ibrahim Al-Islam. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran langsung Salam Baitullah setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. 3 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher umrah bernilai RM500 tajaan J. Ibrahim Al-Islam setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di media sosial Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Baiklah para penonton, hari ini saya nak bawa anda, penonton-penonton Salam Baitullah, ke satu lokasi hotspot yang menjadi tumpuan jutaan seluruh umat Islam, iaitu Hajarul Aswad. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata, "Aku tahu batu ini adalah sebuah batu yang tidak mendatangkan bahaya dan manfaat. Jika tidak aku melihat Rasulullah SAW mengucukmu, nescaya aku tidak akan mengucukmu." Itulah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad bermaksud batu hitam, juga disebut batu dari syurga. Hajarul Aswad asalnya batu berwarna putih sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Hajar Al-Aswad diturunkan dari syurga, warna lebih putih daripada putihnya susu, tetapi ia telah dihitamkan oleh sebab dosa-dosa anak Adam. Kedudukannya di sebelah timur Kaabah, di sebelah kiri Multazam. Bentuknya adalah bundar, berwarna hitam. Kedudukan batu Hajarul Aswad terletak 110 cm dari lantai dan besarnya sekitar 30 cm. Awalnya, Hajarul Aswad tidak dihiasi dengan lingkaran pita perak di sekelilingnya. Lingkaran itu dibuat pada zaman terkemudian setelah baginda Nabi SAW wafat. Menurut sirah, Kaabah mengalami kerosakan sehingga perlu dibina semula. Setelah proses pembangunan semula itu selesai dan Hajarul Aswad diletakkan kembali ke tempatnya. Terjadilah perselisihan di antara kabilah-kabilah Arab Quraisy tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkan batu itu di tempat asalnya. Lalu dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, baginda mencadangkan untuk dibentangkan kain, diletakkan Hajarul Aswad di atasnya, lalu setiap penjuru kain itu dipegang oleh ketua kabilah Arab. Dan akhirnya dengan tangan baginda yang mulia diletakkan sendiri Hajarul Aswad di tempat asalnya. Dan peristiwa inilah yang mengangkat nama Nabi SAW digelar sebagai Al-Amin. Tuan-tuan dan perempuan, wujud Hajarul Aswad adalah sunnah Nabi SAW. Jika mampu, silalah berusaha untuk lakukan ibadah yang apabila kita lakukan, tiada siapa pun yang dapat lakukan pada detik ketika itu. Tetapi janganlah untuk kita buat ibadah sunat ini menjadi dosa kerana memudaratkan diri dan menyakiti orang lain untuk melakukan ibadah mencium Hajarul Aswad.
Semoga perkongsian ini mendapat manfaat dan ilmu. Teruskan bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa, memuncak ibadah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam segmen Al-Bayan. Tadi kita digantungkan dengan satu soalan dengan ayat Quran daripada surah Al-Imran 96. Saya tahu penonton-penonton semua pasti menunggu jawapan kan daripada Dr. Izhar kita. Kita nak terus tanya, sambung tanya Ustaz. Boleh ke? Boleh. Boleh insya-Allah. Jadi tadi ayat dia surah Al-Imran ayat 96. Allah SWT berfirman, "Bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Jadi dia memberitahu tentang Kaabah itu tempat yang berkat dan juga petunjuk bagi seluruh umat ataupun seluruh mereka mencari hidayah Allah SWT. Jadi apa yang doktor boleh terangkan tentang ayat Quran ini sikit? Satu perkara yang kita boleh ambil daripada surah Ali Imran ini, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita bahawa satu-satu tempat ibadat yang adanya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yang mana tempat ini menjadi tempat yang sangat dirindui, itu jelas. Yang kedua, dia menjadi tempat semua nabi-nabi selepas itu, rasul-rasul selepas itu menjadikan tempat yang dikatakan Kaabah itu tempat mereka datang untuk melakukan ibadah. Benar. Itu istimewanya. Betul. Turun menurun sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ketika kalau kita baca dalam buku yang dikarang oleh Profesor Said Ramadan Al-Buti mengenai Kaabah, ketika Nabi SAW berada di Mekah zaman jahiliyah, bayangkan Nabi SAW tahu di keliling itu ada 360 berhala. Namun ada susuk tubuh yang hebat ini ada sedang solat dan sembahyang di depan Kaabah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menghiraukan berhala-berhala itu. Ini menunjukkan bahawa tempat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ia yang keduanya adalah tempat untuk apa? Untuk seseorang itu mencari hidayah Allah Azza wa Jalla. Unik. Jadi sebenarnya kalau orang kata saya pergi ke Mekah nak cari hidayah, adakah itu satu pernyataan yang benar? Bagi saya benar. Sebab apa? Hidayah itu perlu dicari. Betul. Hidayah tak datang bergolek. Benar. Oleh kerana itu saya boleh katakan bahawa bila orang pergi ke Mekah, ada yang saya bawa jemaah sampai kat kota Mekah. Sampai kat kota Mekah, bayangkan dekat Malaysia dia ni memanglah ya Allah, nak ajak dia pergi Mekah cukup takut. Sebab dia kata takut tak nampak Kaabah. Saya kata jangan risau. Sampai di Kaabah nanti kamu akan gembira dan menangis kerana dapat tengok tempat yang pastinya mata kita tak disentuh di api neraka kalau kita menghayati dan insaf dengan melihat kepada Kaabah. Masya Allah. Bayangkan dia sampai-sampai tuan-tuan, puan-puan. Dia ni kalau ikutkan dulu semayang pun malas. Baca Quran apatah lagi. Ni yang Ustaz bawa ni? Ya. Tapi dengan izin Allah, bila dia pergi ke Mekah, dia menunaikan ibadah umrah, dia masuk raudah, dia menangis secara automatik, tak payah kita suruh dia menangis. Semua tempat. Bila dia dengar dia kawasan-kawasan sejarah, dia akan menangis.
Kita tunjuk kawasan ini tempat Abu Talhah, di sini tempat Osman bin Affan, di sini. Dia akan menangis secara automatik. Bayangkan bila dia balik, kan kat sana kita menunggu waktu solat. Betul. Satu tempat yang pelik, kita sampai di Mekah, Madinah, tempat yang kita menunggu waktu solat. Benar. Dekat sini, masjid tunggu orang. Dah azan pun tak datang-datang lagi. You bayangkan, sampai sana je, dia balik Malaysia, setiap hari pukul 3 pagi dia dah bangun. Allahu Akbar. Sudah berapa tahun dah? Hampir 15 tahun. Konsisten? Konsisten. Sampai isteri kata, Ustaz, semenjak balik daripada kota Mekah, abang bangun setiap jam 3:30 pagi untuk bertahajud. Masya Allah. Itu keajaiban sebenarnya bila orang berada di Mekah. Jadi kalau kita tengok sekarang ni ada VT tengah tunjuk betapa ramainya orang yang sedang bertawaf dan sebagainya. Ya Allah, padatnya. Dan inilah saya rasa, Ustaz, daripada cerita Ustaz tu saya belajar satu benda. Kadang-kadang kalaulah orang tu dia kurang ibadat pun, dia kurang amal soleh pun, dia tidak menjadi halangan untuk dia datang untuk cari hidayah. Betul, Ustaz. Betul. Ada satu part lagi, Datuk. Saya ni sekejap Datuk, sekejap Ustaz, sekejap doktor. Kalau nak tengok ni ada lagi kat dalam ni. Prof Madya lagi. Masya Allah, orang yang sangat berilmu, kita kagumi. Dekat Mekah tak ada apa. Kan? Haji lah. Ya haji. Ya haji saja. Baik. Bila kita tengok satu keadaan lagi, Datuk. Kalau orang rindu, dia selalu sebut nama dia kan. Tuan-tuan pun mesti. Kalau rindu pada seorang, dia sebut nama orang tu. Kalau orang tu teringat kat seorang pun mungkin dia buat sesuatu untuk menggembirakan orang tu. Jadi kalau orang ni, kalau kita merindui Baitullah, apa yang sepatutnya kita buat, Ustaz? Silakan. Tuan-tuan, bila pertama, Syekh A'id Al-Qarni, dia kata apa? Kalau kamu merindui Makkah, pertama, jangan lupa, sentiasalah berdoa untuk kita sampai di sana. Baik. Ramai kat luar sana, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang nak pergi, adik-adik muda-muda nak pergi. Tapi Ustaz, tak ada duit Ustaz. Belum start kerja lagi. Percayalah, banyakkan doa. Ustaz dulu pun tak mampu nak pergi. Betul. Selalu minta doa dengan Tuhan ketika di Syria. Minta, ya Allah, aku nak pergi, ya Allah. Sebab guru-guru saya setiap tahun dia akan pergi. Masa belajar di Syria dulu? Setiap tahun. Syekh Qurayyim Rajeh, Syekh Bura, setiap tahun dia akan bawa jemaah. Saya selalu minta, ya Allah, kalau boleh ada rezeki aku nak pergi. Bila balik, Allah makbulkan doa tu. Alhamdulillah, adik-adik doa, jangan putuskan asa berdoa. Yang kedua, menabunglah daripada sekarang. Menabung. Yang nak pergi haji, tolong buka tabung haji punya akaun. Nak pergi saja tak boleh, kena menyimpan. Betul. Menyimpan di mana? Tabung haji, daftar haji tu. Nah, nombor 3, insya-Allah berkawanlah dengan orang-orang yang soleh yang selalu pergi ke kota Mekah dan Madinah. Mintalah mereka tolong doakan kita. Manalah tahu dengan doa-doa jemaah-jemaah kita pergi hantar orang pergi Mekah. Kan? Kita pergi hantar ni kadang-kadang adalah bergulur RM10, RM20, RM30, ikut kemampuan kita lah kan. Duit tu orang tu tak nak pun, dia ada duit. Sampai sana dia sedekah-sedekah, dapat juga kat kita. Baik. Masa itulah doanya dapat dan makbul untuk kita, insya-Allah. Ya, itu dia 3 poin yang saya kira sangat penting untuk kita sama-sama amalkan. Kawan pun penting, simpan duit pun penting dan sebagainya. Apa yang telah doa yang telah disebutkan oleh Prof Madya Dr. Muhammad Izhar Arif. Jadi insya-Allah kita nak terbang sekali lagi ke Interaktif Celebrity. Bersama siapa Ustaz Fakrul duduk hari ini? Kita nak tahu sekarang juga. Kita pergi jumpa dengan dia sekarang, insya-Allah.
Masya Allah. Rindu tak? Rindulah tengok pun macam Allah, hai. Masya Allah. Kita bersama dengan Zudin Aziz di studio Salamatullah. Assalamualaikum Zudin. Sihat? Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Sayu pula tengok kan. Itulah lagu pula. Kan. Okey, Zudin, terima kasih bersama dengan kami. Perkembangan sikitlah. Zulin nak masuk set lah syuting. Dah lama. Zulin setahun 2-3 drama saja. So untuk tahun ni drama kedua lah. Okey. So ni tak sibuk masak hari-hari masak. Hari-hari masak. Nampak sedap kat IG. Dia jadi isteri orang. Hari-hari masak. Okey, Zudin, sebagai saya interaksi selebriti, kita nak bawakan rakan-rakan artis untuk kongsi pengalaman. Zudin pernah pergi ke Mekah berapa kali dah? 3 kali. 3 kali? Masya Allah. Okey, yang pertama tahun bila? 2019. Lepas tu lepas Covid 2021, tahun lepas 2022 lah. Masya Allah. So tiga-tiga tu sama ke rasa dia ataupun berbeza pengalaman? 2019 doa nak jumpa jodoh. Okey. Lainlah suasana dia single. Okey. 2021 pergi dengan bakal. Kita doa kalau dia jodoh saya permudahkan. Istikharah kat sana tu? Ya, dan masa di Madinah dilamar. Oh gitu. 2022 pergi dengan husband. Ya, salam. Itu kira apa pergi itu hadiah perkahwinan lah kot. Dia masa tu Zulin dapat tawaran pergi umrah tu, Zulin betul-betul depan Kaabah. Okay. Zulin tengah duduk depan Kaabah, Zulin cakap, "Ya Allah," Zulin bercakap sebab sebelah Zulin ada kawan kan. "Ya Allah, jemputlah aku lagi. Aku nak datang lagi sini." Kan? Tiba-tiba mesej. Betul-betul depan Kaabah. Abang FBI, Abang Faizal FBI, dia mesej dia nak bawa Zulin pergi umrah. Dah. Macam tu je. Zulin macam, Aku jawab on the spot dapat. Ya salam. Betul reply yes lah. Mestilah kita minta Allah bagi time tu juga. Menangis saya cakap, "Ya Allah. Tak payah tunggu tak payah tunggu esok, tak payah tunggu balik umrah, hari tu juga Allah makbul." Masya-Allah. Masya-Allah. Pergi pula kebetulan lepas tu dah kahwin. So itu hadiah perkahwinan lah. Kan. So Zulin apa yang paling rindu kalau cerita pasal Mekah Madinah ni? Saya rindu sangat momen saya bekerja-kerja nak menunaikan solat. Kalau di sini kita tak berlari kan? Kalau di sana kita berlari dengar azan je kita dah kena ada dekat. Kita rushing tu benda yang akhirat kan. Kalau lah balik istiqamah sampai ke sini kan. Tapi itu paling rindu yang sebab saya kan pergi dengan kawan, pergi dengan husband. Ada momen-momen tu kami pergi masjid bersama. Seronoknya. Ya Allah, benda itulah paling rindu dan banyak pengalaman Zulin yang Zulin tak boleh lupa sepanjang Zulin buat umrah. Antaranya Zulin pernah habiskan duit dalam akaun. Zulin pergi bertiga bawa kawan. Zulin baru bertudung, jadi Zulin nak ajak housemate Zulin tu bertudung. Jadi Zulin nak ajak dia pergi umrah. Okey. So, Zulin habiskan duit dalam akaun. Zulin hanya pergi umrah masa tu Zulin tinggal RM500 je. Ya, serius ah? Ya, Zulin pergi umrah memang RM500. Lepas tu mak Zulin minta belikan souvenir. Zulin cakap, "Ya Allah, aku tak cukup duit nak beli souvenir." Jadi saya masa tu pakai kaki ayam. Saya tak pakai kasut sebab saya punya mutawif kasut hilang. Jadi saya bagi kasut. Pinjam kat mutawif. Sebab dia lebih perlukan kan. Dia nak pergi ke Taif. Jadi saya bagi dia, saya pakai kaki ayam dia. Jadi saya nak keluar duit yang ada berapa yang tinggal tu nak beli slipper lah. 10 kali ganda payment entah mana masuk. 10 kali ganda. Masya Allah. Saya macam Allah. Tiba-tiba ada. Patutnya payment tu kita dah tahu mungkin lagi sebulan 2 bulan masuklah. Tapi dia masuk hari itu juga. Baiknya Allah dengar. Allahu Akbar. Itulah momen paling saya tak boleh lupa. Saya minta nak beli souvenir kat mak saya saja. Allah bagi lebih. Hebatlah. Terus terjawab kan? Okey. Kalau kita cerita momen-momen dapat pergi bersama dengan rakan dia lain, dapat pergi bersama dengan yang tersayang suami lain kan.
Ada pengalaman dapat pergi dengan mak ayah ke? Saya tak dapat pergi dengan ayah, dah tak ada lah. Ya. Cuma saya hantar mak saya pergi umrah. Tapi masa tu saya tak pergi. Saya dulukan dia. Kemudian bila dah ada rezeki, saya pula pergi. Dan ada perancangan nak bawa? InsyaAllah. Saya pernah rasa macam aku nak kumpul duit, aku nak pergi umrah. Tapi sebenarnya Allah tak jemput kita sebab kita mampu. Sebab kalau ikutkan, Zulin dapat package itu percuma. Bukan sebab percuma itu sebab kita artis, sebab memang Allah jemput. Tapi memang mesti kita, betul tak? Boleh je, ada banyak lagi artis kat dunia ni, tapi kenapa kita? Kita ada niat, Allah jemput bukan sebab kita mampu, tapi sebab memang kita tetamu Allah. Seronoklah dengar kan. Okey, antara cabaran lah kalau Zulin dekat sana kan. Boleh share sikit kan, dah berebut-rebut apa semua tu nak buat. Tapi rasa seronok kan nak buat kan. Mungkin boleh share sikit ada pengalaman-pengalaman yang sukar dekat sana. Umrah yang pertama, Alhamdulillah Zulin dapat semua. Zulin dapat cium Hajar Aswad, Zulin dapat semua. Awalnya memang Zulin tak sangka lah sebab berebut-rebut. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik tu. Kenapa Zulin dapat semua tu. Satu hari tu Zulin sesat. Zulin nak pergi cari restoran. Ada satu hamba Allah ni, dia bawa Zulin pergi restoran. Zulin tak tahu kenapa semua orang cium dia. Rupanya dia orang besar di Tower Club. Jadi besoknya dia jemput Zulin, tawaf tu dia bawa escort. Jadi Zulin dapatlah semuanya. Jadi Zulin tak, Alhamdulillah tak ada pengalaman yang sukar lah. Yang cuma kali kedua, kali ketiga tu sebab COVID kan. Memang kita tak boleh. Dia dah terhad, kan? Dia terhad. Sekarang ni apa itu cucu-cucu ni. Jadi apa tu nama dia? Jadi yang Arabnya lepas ni sebab sekarang dah boleh kan. Okey, alhamdulillah. Doakanlah semoga dijemput lagi. Ada perancangan nak pergi terdekat kan? Of course. Ingat insya-Allah kalau ada rezeki macam tahun ke kan. Nak sangat pergi lagi. Insya-Allah. Amin, kita doakan. So walaupun susah ke suka ke, tak lain tak bukan adalah disebabkan kerinduan kan. Betul. Kita pergi kan. Okey, Zulin, ada apa-apa Zulin nak pesan kepada mereka yang menonton di rumah kan? Ataupun rakan-rakan selebriti ke? Zulin ada apa-apa nak pesan tentang pergilah ke sana? Kalau kita bercerita tentang umrah, semua orang kalau suka Zulin lah, semua orang teringin nak pergi. Tapi yang dia paling takut adalah dia kata dia pendosa. Zulin selalu cakap dengan kawan-kawan kan, pendosa ni lah yang pergi ke sana untuk menyucikan diri kan. Kita semua pendosa. Kita tengok orang nampak macam baik, dia pun pendosa. Dia mesti ada buat dosa kan. Jangan risau, di sana tu Allah tutup aib kita. Allah tutup rapi aib kita. Jangan baca Mazdika. Dia orang takut sangat. Takut tak nampak khabar. Cuma niat kita kena betul lah kita pergi sana untuk apa kan. Jangan buat benda-benda yang tak baik. Itu saja. Tak payah takut kata tak ready lagi lah. Aku nak kena kalau nak kena tunggu sampai kita tak buat dosa langsung baru kita nak pergi sana. Takut tak sempat. Takut tak sempat. Jadi mudah-mudahan di sanalah tempatnya untuk kita berubah kan, insya-Allah. Baik, Zulin, kita dah pun sampai ke penghujung. Itulah. Panjang lagi cerita kan. Itulah ada rezeki kita jumpa lagi Zulin lah. Nanti kita jumpa lagi. Jadi panel Al-Bayan pula ke? Alamak. Insya-Allah. Terima kasih banyak Zulin Aziz. Terima kasih jumpa. Zulin bersama Salam Baitullah. Terima kasih. The best untuk apa saja kerjaya Zulin. Terima kasih. Insya-Allah ada rezeki mudah-mudahan. Okey. Baik, para penonton semua, kita nak saksikan soalan kuis terkumpul untuk Salam Baitullah. Kita saksikan. Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2023 setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2023 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah Penyucian Jiwa Kemuncak Ibadah menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad.
Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tajaan J. Ibrahim Al-Islam berupa hadiah tempat pertama, pakej umrah selesa bernilai RM10,800. Hadiah tempat kedua, 2 tiket penerbangan pergi dan balik menunaikan umrah. Hadiah tempat ketiga, 1 tiket penerbangan pergi dan balik menunaikan umrah. Jom tonton dan menangi secara percuma. Pakej umrah premium Menara Jam Mekah. Semestinya J. Ibrahim Al-Islam. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Ajak umrah. Alhamdulillah. Kita dah sampai di penghujung perancangan. Kita nak ucapkan terima kasih dulu. Kepada siapa? Kepada penaja utama kita, di Olive House. Amalkan minyak zaitun Olive kekal sihat dan bertenaga. Olive Raja segala minyak zaitun. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan strategik Salam Baitullah 2023 dan juga tak dilupakan kepada panel-panel kita, ini tetamu kita Datuk Dr. Izhal. Terima kasih banyak Datuk. Sama-sama. Datuk ada apa-apa ucapan ke? Peminat setia doakan saya. InsyaAllah. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Ya, amin. Zulin. Puan Zulin. Ada apa-apa nak cakap? Semoga jemaah-jemaah kita yang menunaikan haji dipermudahkan segala. Amin, insya-Allah. Jika Haji mabrur. Tiba giliran Ya Hamzah dia kena bagi ni. Minat pantun lah ni. Minat pantun lah. Tapi saya tak ada bagi pantun dari siapa nak balas. Kita tak fair pula. Ni kedai beli sugi. Jumpa lagi. Oh, pendek betul. Ni dia konsep Baitullah sikit boleh ya? Salam Baitullah. Menatap Kaabah kenangan terindah. Mengharapkan doa dimabulkan Allah. Amin. Mengharapkan doa dimabulkan Tuhan. Ya. Tertukar. Mengerjakan haji bukanlah mudah. Perlu sabar dengan dugaan. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Boleh jawab Ustaz? Kena ke tak kena? Kena sabar dengan dugaan, insya-Allah. Baik. Okey, esok kita ada bersama satu orang legend, Datuk Daud Cik Ngah. Masya-Allah. Sangat-sangat pengalaman lah dalam bidang umrah dan haji. Mantan pengurus besar tamu haji. Dan juga kita bersama selebriti Yana Samsudin untuk bersama kita esok. Jadi jangan lupa bersama dengan kami dalam Salam Baitullah bermula 8.30 dan juga 9 malam di TV. Terima kasih semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyucian jiwa, kemuncak ibadah. Assalamualaikum. النبي صلوا عليه Salam Baitullah itu tadi dibawakan khas oleh Olive House.